Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, antara perkara yang panas pada ketika ini menjadi topik perbualan ramai orang adalah berkaitan dengan Himpunan Turun Anwar pada 26 Julai ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, rupanya sebelum perhimpunan ini diadakan, PN sudah kalah teruk. Ada satu pendedahan yang saya nak kongsi kepada anda. Ini pasti memalukan Perikatan Nasional. Bagi saya, ini pasti memalukan PN. Sebab pendedahan ini berkata, penyokong mudah termakan hasutan. Politik kebencian memakan diri Perikatan Nasional. Dan hanya ada satu fakta yang saya nak kongsi kepada anda, yaitu jumlah kerusi, kedudukan Anwar, kedudukan Zahid dan Fadila tidak akan terjejas. Walaupun 50.000 orang yang menyertai himpunan ini. Oke, sebelum saya teruskan kepada tulisan kita yang paling panas hari ini, saya kongsikan kepada anda, ini adalah produk terapi imun, molekul bijak. Produk ini sangat sesuai kepada anda di luar sana yang sedang mengalami berbagai jenis penyakit. Contohnya gout, darah tinggi, kencing manis, penyakit melibatkan hati, jantung, perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya anda memerlukan produk ini, ingin mengetahui lebih tentang produk ini, anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saya melihat satu tulisan ini yang berkata, apabila pihak kerajaan atau polis berikan kerjasama atau menjaga keselamatan pekerja, maafkan saya peserta, 3 hingga 4 jam selesailah himpunan dengan aman. Tahukah anda pengalaman saya berpuluh tahun demonstrasi? Apabila tiada gangguan provokasi pihak berkuasa, kami peserta demonstrasi sangat kecewa. Keseronokannya apabila ada gas pemedi mata, semburan air, dan dikejar sana sini seperti main Police Entry 1 to jaga. Percayalah kata saya, jika himpunan ini aman, jam 2 petang mula, jam 6 petang berakhirlah. Pengakhirnya Anwar tetap PM, Zahid dan Fadila tetap TPM. Biarlah mereka nak maki hamun. Jangan gundah dan gelisah. Lagipun ia bukan suara rakyat Malaysia, tetapi hanya suara Melayu yang termakan hasutan perkauman. Percayalah, andai mereka berjaya kumpulkan 50.000 peserta, tentu mereka klaim 200.000. Hanya 5% kaum Cina dan 5% kaum India. Barangkali 1% kaum-kaum lain. Himpunan bersih mereka tidak mainkan isu perkauman kerana kehadiran pelbagai kaum. Mudah dibohongi. Walaupun subsidi, cukai SST dan tarif elektrik kita telah jelaskan dengan fakta dan data, tetapi ia tetap dimainkan pembangkang. Begitu juga halnya, walaupun harga barang jauh lebih rendah, tetapi tanpa fakta mereka tetap kata harga barang mahal. Mungkin ramai tertanya-tanya, jika murah, mengapa pemimpin mereka berani bohong? Jawabannya mudah, sebab pemimpin mereka tahu tahap pemikiran penyokong mereka mudah dibohongi. Mana ada orang berani bohong jika tahu orang di sekelilingnya bijak? Nah, saudara-saudara, dalam tulisan ini juga berkata, sebenarnya yang penting PMX fokus kerajaan ini dengan baik. Begitu juga pimpinan yang ada dalam tempo 24 bulan fokus bekerja untuk rakyat, jaga sefahaman baik bersama Sarawak Sabah. Sarawak ada 31 kerusi, DAP ada 44 kerusi, PKR Amanah ada 40, UMNO 30, lebih mencukupi membentuk kerajaan. Yang pasti parti-parti Sabah akan menyokong kerajaan perpaduan. Sekali lagi, jika kita mencapai jumlah kerusi yang mencukupi membentuk kerajaan. Jika benar rakyat bersama mereka, kenapa begitu banyak pilihan rakyat kecil mereka tewas? Itu fakta, bukan auta. Tulisan daripada Harapan Daily oleh Norman Razwan bertarik 16 Julai. Penyokong muda
termakan hasutan politik kebencian memakan diri Perikatan Nasional. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan. Akhirnya Rafizi Ramli setelah dipelawa oleh PAS untuk menyertai himpunan Turun Anwar. Apa yang Rafizi Ramli lakukan? Adakah Rafizi akan sokong himpunan tersebut, ataupun sebenarnya Rafizi akan lawan PAS semula? Saudara-saudara, ada satu pendedahan terbaru berkaitan dengan menunggang. Rafizi Ramli akhirnya sindir PAS. Sekolahkan PAS. Salah tunggang isu nampak bangang. Sebelum saya teruskan kepada isu kita yang panas hari ini, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk transfer factor terapi imun, molekul bijak. Produk ini adalah untuk meningkatkan kekuatan imun badan, mendidik imun badan dan menyeimbangkan imun badan kita supaya dapat mencegah, dapat melawan berbagai jenis penyakit. Pada Anda di luar sana yang sedang mengalami apapun jenis penyakit, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, gastrik, dan macam-macam lagi, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saya boleh bantu Anda. Saya boleh berikan keterangan lebih lanjut tentang produk ini. Saudara-saudara, Rafizi Ramli menyindir 3 pendirian PAS berhubung isu cadangan penubuhan Suruhanjaya siasatan diraja berkaitan badan kehakiman yang menurutnya berubah-ubah dalam tempo seminggu. Bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, perubahan pendirian PAS dalam tempo singkat mencerminkan kecenderungan parti itu untuk menjatuhkan hukuman berbeza-beza mengikut keadaan, asalkan menguntungkan mereka. Mula-mula Tuan Ibrahim menetapkan syarat, saya kena turun himpunan mereka, sebelum ahli parlimen PN menyokong syur saya agar 1. Suruhanjaya diraja ditubuhkan untuk menyiasat dakwaan mengenai campur tangan dalam badan kehakiman. Selepas kena kecam dengan rakyat, Fadli Syari pula sebut itu bukan pendirian PAS. PAS sebenarnya menyokong cadangan saya. Sehari selepas itu, Taqiyuddin Hasan pusing lagi. Kata pembangkang menolak cadangan itu. Dalam seminggu PAS berubah pendirian 3 kali. Ini mirip kepada kebolehan PAS menjatuhkan hukuman berbeza-beza mengikut keadaan, asalkan boleh tunggang, kata Rafizi. Isu tersebut timbul selepas laporan Sinar Harian pada 8 Julai melaporkan PAS bersedia menyokong cadangan Rafizi dengan syarat ahli parlimen Pandan itu menyertai himpunan Turun Anwar yang dijadwal berlangsung pada 26 Julai. Namun kenyataan Tuan Ibrahim itu menerima kecaman daripada Rafizi yang mempersoalkan logik syarat sedemikian. Tidak lama kemudian Ketua Penerangan PAS Fadli Syari tampil menjelaskan parti itu menyokong cadangan penubuhan RCI tanpa sebarang syarat. Bagaimanapun pada 11 Julai pendirian berubah sekali lagi apabila ahli parlimen PN menyatakan tidak dapat menyokong cadangan tersebut. Mengulas lanjut, Rafizi menegaskan kebebasan badan kehakiman isu serius dan tidak wajar dijadikan alat permainan politik. Tapi hati-hati kalau PAS salah tunggang nanti nampak bangang, kata Rafizi lagi.